Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam video yang kedua, SMS ataupun CM segmen. Dan video ini sebenarnya khas untuk pelajar sekolah kebangsaan Bukit Nanas dan juga yang paling khas adalah untuk pelajar tahun 4 Uranus dan 5 Uranus sempena kelas di luar bilik darjah. Dan ini merupakan salah satu alternatif ataupun inisiatif kita untuk supaya pelajar lebih bersedia dengan pelajaran walaupun kita berada di rumah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah mengambil bahagian dalam episod yang pertama yang kita telah pelajari tentang artikels dan kebanyakan boleh dikatakan cemerlang jugalah. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu ni, minggu kedua, kita masuk minggu kedua dan insya-Allah saya akan lebih mempericikan tajuk grammar juga pada hari ini kerana actually it's hard for me to teach writing during video ataupun using video, susah juga nak mengajar writing kalau menggunakan video sebab ianya perlukan penglibatan secara dua hala. Jadi bila menggunakan video ni kita tak tahu respon ataupun pemahaman pelajar. Writing, saya akan cuba cari alternatif bagaimana nak menjadikannya lebih mudah dan difahami. InsyaAllah akan datang. Cuma hari ini, benda yang saya akan ulang adalah pelajaran yang pernah diajar tetapi mungkin pelajar lupa dan kita akan mengulang kaji. Nama pun ulang kaji kan. Jadi untuk pelajaran hari ini masih lagi bawah tajuk grammar dan tajuk kita pada hari ini adalah the present tense. Okay? Simple present tense. Present tense, bila bercakap tentang present tense, adalah salah satu tenses ataupun kita katakan perkara yang ataupun salah satu topik yang paling best untuk kita faham sebenarnya sebab ianya melibatkan penggunaan harian. Ia melibatkan aktiviti yang kita lakukan hari-harian. Contohnya belajar, berjalan, makan, minum. Itu semua adalah dikatakan sebagai kata kerja. Okey, kata kerja dalam bahasa Inggeris adalah verb. So, dia sebenarnya penggunaan dia untuk hari ini senang dan kita sangat mudah fahamkan penggunaan verbs dan juga bagaimana ianya berfungsi. Jadi sebelum untuk kita masuk the present tense ni lebih dalam, kita kena fahamkan dahulu penggunaan singular dan juga plural. Okey, singular dengan plural sebenarnya pelajar dah faham pun sebenarnya sebab setiap masa kita akan bertanya apa maksud singular, apa maksud plural, apa beza singular, apa beza plural, macam mana kita nak tahu itu singular, macam mana kita nak tahu benda tu plural. Ianya lebih merujuk kepada kata nama, dia bukan merujuk kepada kata kerja. Boleh faham? Plural singular ni mesti benda yang kita boleh nampak, kita boleh pegang ataupun kita sendiri sebenarnya. Ataupun dalam bahasa Melayu, kata nama. Sebagai contoh, pelajar, orang, kambing, lembu, itu semua adalah kata nama. Dan kata nama inilah yang akan mempengaruhi penggunaan present tense nanti. Jadi sekarang kita fahamkan dahulu setiap kata nama boleh dibilang. Ada kata nama yang tak boleh dibilang. Sebagai contoh air. Air itu adalah kata nama tapi tidak boleh bilang. Jadi setiap kata nama yang boleh dibilang ataupun boleh dianggap satu, kita akan fahamkan bahawa kalau satu kita panggil singular dan kalau lebih daripada satu kita panggil plural. Kena fahamkan plural adalah lebih daripada satu, bukannya bermaksud banyak. Okey. So, yang pertama kita kena tahu dahulu iaitu yang kedua, bagaimana kita nak tahu benda tu plural, bagaimana kita nak tahu benda tu singular. Paling mudah, basicnya perkataan asal merujuk sesuatu benda tu memang asasnya adalah satu. Sebagai contoh, cat kucing. Jadi cat biasa dia tidak ada penambahan apa-apa, bermaksud ianya seekor kucing. Macam last week kita dah belajar, seekor kucing kita akan sebut a cat. Kalau lebih daripada satu kita akan sebut cats. Kita tambah huruf s di belakang. Tapi tidak semua kata nama bila tambah s dia akan menjadi lebih daripada satu. Ada juga kata nama yang tak bertambah S merujuk kepada benda yang lebih daripada satu. Nanti kita akan fahamkan. Okey, so sekarang ni fahamkan singular dengan plural dahulu. Singular benda yang satu, plural lebih daripada satu. Sebagai contoh kita ambil pemahaman yang mudah. Nama orang Ali
seorang. Ali and Abu, 2 orang, bermaksud plural. Okey, kucing cat, seekor. 2 ekor kucing cats. Okey, itu yang menunjukkan lebih daripada 1. Bila kita tambah s pada nouns tu, bermaksud ia lebih daripada 1. Okey, setakat ni fahamkan dahulu yang itu. Sebagai contoh, okay, kita tengok kat senarai kat sini. Okey, yang pertama senarai kat sini adalah Encik Abu, senarai pertama ialah Mr. Abu, he, the tree. Okey, itu menunjukkan contoh 1. Okey, untuk kalau contoh yang lebih daripada 1 pula, yang pertamanya ialah the cats, they bermaksud mereka, walaupun tidak ada s, itu menunjukkan plural. Dan yang terakhir ialah the trees, banyak pokok. Okey, itu nak membandingkan antara benda yang singular dan juga plural. Okey, kalau kita nak tahu benda tu singular memang senanglah, sebab dia ni perkataan asal. Cats, dog, men, people, boys, girls, kan senang. Tetapi kalau benda yang lebih daripada 1, yang mudah yang kita faham bila benda tu ada s di belakang, sebagai contohnya cats, boys, girls, apa lagi, teachers, cars, trees, kan, itu menunjukkan lebih daripada 1. But ada beberapa perkataan yang dia totally different. Benda itu tak ada s tapi dia menunjukkan lebih daripada 1. Sebagai contoh, nama orang lah. Tadi kalau ada nama orang, Ali seorang. Kalau Ali dan Abu, kita dah kata Alis, kita dah kata Abus, kita akan cakap Ali and Abu. Dan sebagai contoh perkataan yang bertukar dia daripada perkataan asal menjadi perkataan lain, sebagai contohnya ialah perkataan child. Child bermaksud seorang budak. Tapi kalau lebih daripada seorang budak, kita akan panggil children. So bukannya childs. Okay, itu menunjukkan ia lebih daripada 1. Another words is man. I am a man. Macam saya sekarang adalah seorang man, lelaki. Jadi kalau ada 2 lelaki ataupun 2 orang dewasa, kita panggil men. Begitu juga dengan perempuan dewasa, kita panggil woman kalau seorang. Kalau lebih daripada seorang, kita panggil women. That. Dia cuma bezanya adalah ejaannya sahaja. Tetapi kita kena faham, walaupun ejaannya berbeza, ianya merujuk kepada bilangan yang tak sama. Seorang lelaki man, 2 orang lelaki men. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan present tense. Present tense ni sebenarnya merujuk kepada situasi yang dilakukan setiap hari. Yang pertama sekali, macam mana kita nak faham present tense? Dalam ayat itu, kita nak buat sesuatu ayat present tense ni bermaksud tidak ada time frame, tidak ada perkataan now, tidak ada perkataan semalam, yesterday ataupun minggu lepas, last week. Ia hanya sekadar ayat yang biasa. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu, contoh Ali makan nasi. Ali makan nasi ada masa tak ada? Ali makan nasi, ataupun kita boleh gunakannya sebagai Ali selalu makan nasi. Kalau Ali selalu makan nasi, kita akan cakap Ali always. Okay, Ali always eats the rice. Okay, itu sebagai contoh lah. Dia tak ada time frame. Kalau dia ada time frame, dia ada cakap Ali makan nasi kemarin ataupun Ali makan nasi minggu lepas, dianya totally different dan dah menjadi tajuk yang lain. Bukan tajuk present tense lah. Itu kita akan cover dalam video yang akan datang lah kalau ada kesempatan lagi. Dan itu kita akan cakap lagi kalau ada sambutan. Jadi sekarang ni kita kena faham simple present tense ni dia tak ada time frame dan dia merujuk kepada benda yang selalu kita buat. Walaupun benda tu sebenarnya tak adalah setiap hari kita buat. Kena faham, dia tidak ada waktu menunjukkan Ali pergi ke pasar tu bila. Encik Ali pergi ke pasar tu mungkin tak tahu. Dia tak ada cakap Encik Ali pergi ke pasar. Encik Ali pergi ke pasar. Ahmad bermain bola. Ayat dia sempurna, lengkap, tetapi tidak ada masa yang menentukan dia dilakukan. Kalau contoh Ahmad bermain bola petang semalam, dia dah jadi totally different. Kita tak boleh anggapnya sebagai simple present tense. Okey, so sekarang ni ayat dia lengkap tetapi tidak ada masa yang ataupun benda tu dia lakukan setiap hari. Ibu memasak di dapur. Memang dia buat setiap hari. My mom cooks at the kitchen. Jadi mak saya memasak di dapur setiap hari. Ali bermain basikal ataupun Ali bermain bola. Itu ayat yang menunjukkan tidak ada masa. Okey. So, perbezaannya pula jika benda tu satu, ini susah sikit nak faham. Kita kena faham betul-betul. Ingat, jika pelaku tu singular, action dia mesti ada S. Okey. Jika pelakunya singular, action dia mesti ada S. Sebagai contoh,
Ali bermain bola. Ayat itu sempurna. Ali bermain bola. So, Ali play football. Asal dia ialah Ali play football. Tetapi the word play, perkataan play itu sebenarnya kita kena betulkan. Bila seorang ataupun singular, action dia mesti tambah S di belakang. Sebagai contoh yang saya cakap tadi, Ali plays football. Sebagai contoh yang kedua, the cat, kucing, makan ikan. The cat eats fish. The fish, maafkan saya. The cat eats the fish. Dan sebagai contoh yang ketiga, kita gunakan he. He likes oranges. Maksudnya dia sukakan orange. He likes oranges. Likes tu dikatakan kategori sebagai verb. So, itu untuk singular. Bagaimana dengan plural? Okey, sebagai contoh tadi kita dah cakap Ali apa tadi lupa dah. Ali bermain bola. Okey, Ali plays football. Tapi katakanlah Ali ni dia ajak kawan dia bernama Ahmad. Ali and Ahmad, kita tak boleh cakap Ali and Ahmad plays football. Kita kena tukar plays tu akan jadi play sahaja. Dia akan perkataan asal. Ali and Ahmad play football. Ayat dia lengkap. Ali dan Ahmad bermain bola. Dia tidak ada masa. Dia tak cakap lah semalam ke, kemarin ke, esok ke. Dia cakap Ali dan Ahmad bermain bola. Dan juga begitu juga dengan perkataan kucing tadi. Kalau katakanlah kucing tu ada 2 ekor, the cats eat the fish. Maksudnya the cats makan ikan. Okey, dia tidak perlu ada penambahan pada perkataan eats. Ia hanya merujuk kepada jika benda tu satu ataupun seorang ataupun seketul lah, singular lah. Bila singular, action dia mesti letak S. Jadi sebagai untuk membuat lebih faham, kita tengok contoh yang ketiga. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. Kalau seorang, he goes to school. Sebagai contoh, he's stand alone. He goes to school. Sebab dia seorang. Ada sesetengah action verb, dia kena tukar, dia kena ejaan dia lain sikit. Sebagai contoh perkataan go, kalau seorang dia akan jadi goes. Dan goes tu kena ejaan dia ialah G-O-E-S, bukannya tambah S sahaja. Kadang-kadang the word, perkataan yang berakhir dengan huruf O, macam perkataan go, do, apa lagi yang biasa tambah yang paling senang kita faham ialah go dengan do lah. Ali go, Ali goes. Goes ejaan dia G-O-E-S. Okey, begitu juga dengan perkataan do, D-O-E-S. Sebutan dia ialah does, bukannya dos. So D-O do, D-O-E-S does. Okey, anda faham? John buat kerja sekolah. John buat dalam bahasa Inggeris ialah do. Jadi do or does kalau John. John tempat kosong his homework. Do or does? Yes, the answer is does. Sebab John seorang. Bila seorang, action dia mesti ada S. Tetapi dalam perkataan ni, do dia kena tambah E depan dia. E-S. John does his homework. Bagaimana pula dengan kalau John dengan adiknya? John and Jenny. 2 orang. John and Jenny, tempat kosong, dia homework sebab 2 orang kan. So, do ke does? Okay, bila memandangkan John dengan Jenny 2 orang, dia akan jadi do. John and Jenny do their homework. Good. Bagus. Okay, yang ketiga, kita guna ganti nama. Sebagai ganti nama, he work. Perkataan action verbnya ialah work. W-O-R-K. On a rubber estate. Dia bekerja di ladang getah. He work on a rubber estate. Okay, persoalannya works. The word work perlu S atau tidak? He works or he work? Yes, the answer is works because he is singular. He adalah satu. Jadi kita kata he works on a rubber estate. Berbeza kalau penggunaan they. They bermaksud mereka. Mereka tempat kosong on a rubber estate. Masih lagi perkataan sama, work. Adakah work ataupun works? Good. So sebab they adalah lebih daripada satu, dia menjadi they work on a rubber estate. Okey, ada soalan? Ya, kalau ada soalan pun saya tak tahu. Jadi, biar saya yang bertanya. Okey, bagaimana pula dengan kata nama I dengan you?
Bagus soalan tu. Walaupun tak tanya kan. Okey, bagaimana pula dengan I dengan you? Okey, sedangkan kata kita faham I, saya seorang. Adakah saya tergolong dalam kumpulan singular? Okey, jadi bahasa Inggeris ni dia unik. Ada perkara tu kita boleh jelas dengan faham dan senang, tapi ada juga perkara yang saya tak boleh nak jelaskan dengan saya faham sendiri saja. Cuma kita faham macam ni lah. Untuk I dengan you dia agak special. Dia jatuh dalam kumpulan plural. Walaupun dia tidak lebih daripada satu. Faham tak? Contohnya, I sleep in my bedroom. Contohnya lah, I sleep in my bedroom. Saya tidur dalam bilik tidur. So, perkataan sleep perlu ada S ke tak? Sebab I seorang. Jawapannya tak. Okay, I sleep in my bedroom. Saya tidur dalam bilik. In my room je lah. In my bedroom. Boleh lah. Okay, saya tidur. I sleep in my room. Jadi, untuk I dia istimewa. Dia walaupun I ni seorang, perlu ke tambah S? Tak perlu. Sebab I dia istimewa. Okay, begitu juga dengan you. Kita tahu you bermaksud awak. Awak bermaksud seorang. Tetapi ada juga awak bermaksud dua orang. Sebagai contoh, awak. Jadi, awak itu bermaksud dua orang. So, you juga jatuh dalam kumpulan plural. Okay, you juga jatuh dalam kumpulan plural. Jadi, kita kena faham you sleep in your room. Jadi, awak tidur dalam bilik awak lah. Okay, so, ingat, untuk singular, kena tambah S pada action dia. Action verb dia bukannya action verb lah. Contoh makan, minum tu lah. Untuk plural, kita tak perlu tambah S. Kita hanya gunakan perkataan asal. Jadi mudah saja pelajaran hari ini. Semoga faham dan lebih terang. Kalau ada apa-apa masalah, boleh komen di bawah. Wow, dah macam YouTuber. Boleh komen di bawah ataupun direct line terus kepada saya di talian yang kita share ni. Dan seterusnya selepas melihat video ini, bolehlah cuba link di bawah sebagai latihan pengukuhan. Jadi kita berjumpa lagi dalam segmen seterusnya. Selamat ber-PKP. Oh, PKP dah habis. Selamat belajar dan kita jaga kita sebab kita masih lagi di dalam musim COVID-19. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.